حكيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnahnya, Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk membenteras fahaman Hizbut Tahrir. Mutakhir ini kita dapat melihat pelbagai isu yang melibatkan ancaman kepada akidah umat Islam sudah semakin berani disebarkan, seperti kemunculan fahaman yang menyeleweng, ajaran pemikiran barat, ajaran sesat dan sebagainya. Kesemua ini sekiranya tidak dibendung dan tidak ditandangi dengan segera, pasti ia boleh membawa kerosakan terhadap amalan seseorang dan akan memecah belahkan masyarakat Islam, yang akhirnya akan menggugat kesucian agama Islam itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-An'am ayat 153 yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan, yakni yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara fahaman dan ajaran yang perlu dihindari dan dibenteras ialah fahaman Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah merupakan sebuah gerakan yang ditubuhkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestin pada tahun 1953. Gerakan ini mula tersebar di Malaysia sejak tahun 1990 lagi dan merupakan pertubuhan yang tidak sah dan tidak didaftarkan di negara kita. Di negeri Johor, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Syekh Sen 47 Enakmen Pentakbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah menyatakan bahawa fahaman Hizbut Tahrir yang mengambil pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, iaitu pengasas Hizbut Tahrir, adalah bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi teras pegangan dan amalan masyarakat Islam di negeri Johor.
Selain di negeri Johor, kebanyakan negeri di dunia Islam dan negeri-negeri di Malaysia juga telah mengeluarkan fatwa yang sama. Dan negeri-negeri Malaysia juga telah mengeluarkan fatwa yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara penyelewengan fahaman Hizbut Tahrir yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka percaya bahawa qada dan qadar diambil dari ahli falsafah Yunani, dan perbuatan manusia tidak ada hubungannya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertikaikan kemaksuman Nabi dengan mengatakan bahawa maksumnya Nabi itu hanya selepas menjadi Nabi. Fahaman Hizbut Tahrir juga mengatakan bahawa hidayah dan kesesatan bukan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dari manusia. Mereka mengingkari takwil ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihah dan mendakwa haram meyakini bahawa azab kubur pasti berlaku. Bagi mereka, azab kubur hanya boleh mempercayai sahaja, tetapi tidak dengan yakin berlakunya, kerana ia hanya bersumberkan hadis ahad. Manakala antara penyelewengan dari sudut fiqh pula, fahaman Hizbut Tahrir menyatakan bahawa sesiapa sahaja boleh berijtihad. Sedangkan di dalam Islam, kelayakan untuk berijtihad itu adalah berdasarkan syarat-syarat yang sangat ketat. Hizbut Tahrir berijtihad antaranya kaum lelaki dan wanita bebas berjabat tangan dan harus mencium wanita bukan mahram tanpa maksud berzina. Selain daripada itu, dari sudut gerakan ianya boleh menjadi ancaman kepada perpaduan umat Islam, keamanan dan keselamatan negara. Antaranya mereka terlalu taksub untuk menegakkan khalifah mengikut fahaman mereka, sehingga mendakwa negara Islam maju sebagai negara kufur. Mereka menghukum cara membentuk kerajaan melalui pilihan raya sebagai cara yang kufur. Dan kegagalan melantik khalifah adalah salah satu daripada dosa besar. Bagi mereka, seorang pemimpin harus diperangi jika tidak mengamalkan hukum Islam, dan banyak lagi fahaman-fahaman Hizbut Tahrir yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, bagi membendung dan membenteras fahaman Hizbut Tahrir ini dari terus masuk dan meracuni fikiran dan akidah umat Islam di negeri Johor, maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah memutuskan bahawa fahaman atau ajaran Hizbut Tahrir perlu dicegah keseluruhannya dari berkembang di negeri Johor Darul Ta'zim, kerana ia boleh menimbulkan kecelaruan, kekeliruan, kesamaran dan menjadi ancaman kepada keutuhan agama, perpaduan umat Islam, keamanan serta keselamatan negara. Mana-mana orang Islam, sama ada secara perseorangan atau berkumpulan, adalah dilarang dan ditegah dari mengamalkan, menyebarkan, mengembangkan fahaman dan ajaran Hizbut Tahrir di negeri Johor Darul Ta'zim. Sesiapa yang melakukan perkara tersebut adalah disifatkan mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan boleh diambil tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa di negeri Johor. Umat Islam di negeri ini juga perlu menghormati fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor, sebagaimana Seksyen 49/1 yang menyatakan bahawa apabila mana-mana fatwa telah disiarkan atau dimaklumkan, maka fatwa itu hendaklah mengikat tiap-tiap orang Islam yang berada di negeri Johor sebagai ajaran agamanya, dan hendaklah menjadi kewajipan di sisi agama untuk mematuhi dan berpegang dengan fatwa itu, melainkan jika dia telah mendapat kecualian oleh Jawatan Kuasa Fatwa berdasarkan hukum syarak. Umat Islam juga hendaklah meninggalkan sikap taksub kepada seseorang dan mengelakkan diri
mengikut guru-guru yang pandangannya berbeza dengan pandangan yang paling ramai. Elakkan dari mempelajari Islam hanya dengan membaca tanpa berguru. Pelajarilah ilmu dari guru-guru yang memiliki tauliah dari Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan segala fahaman dan ajaran baru yang mengelirukan hendaklah dirujuk kepada pihak berwajib bagi memastikan kesahihan dan kebenaran ajaran tersebut. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru itu menakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian agar senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam yang berlandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita hendaklah menolak dan menghalang sebarang bentuk penyebaran fahaman yang bercanggah dan menyimpang dari pegangan ahli sunnah wal jamaah masuk ke kawasan kita, khususnya fahaman Hizbut Tahrir. Marilah kita menyelidik dan memahami sesuatu fahaman melalui sumber yang sahih sebelum memberi sokongan atau simpati supaya tidak terjerumus ke lembah kesesatan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata, dan aku menegaskan Maha Suci Allah, yakni dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukmini dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam seluruhnya dari apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-syairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amdak al-Haris al-Syari'atik, Sultan Ibrahim ibni marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertua bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
أتأمرون الناس بالبر
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا بارج الهم يا كاشف الغرب يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلايا الله يا دافع البلايا رحمن يا دافع البلايا رحيم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء وخصوصا الوباء فيصبحون في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
اللهم يا ذا الفضل والامتنان ولهذا dibumi apakah kiranya akan rakyat dan negeri ini semua senantiasa berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan damai, hidup tentera dan bahagia, menjadi mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada juara Allah, doa kami mohon berkenan dan diterima. Allahumma ja'al aqidatan Allahumma ja'al aqidatana al-sunnah wal jamaah min al-asyari wal ma'rufiyah. Allahumma ja'alna min al-mutawassiqin 'alaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin.